Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak bantu kawan-kawan saya yang tanya nak buat kerja apa yang untuk dapatkan duit. Terutamanya ada yang plan nak bersara, ada yang plan nak berhenti kerja. Okey, kat sini saya cuba buat analisis peluang-peluang untuk menjana pendapatan selain daripada gaji bulanan, ataupun sekiranya anda bersara, anda nak buat pendapatan sampingan, ataupun anda serius nak cari pekerja lain dan anda tak suka lagi bekerja. Jadi baik anda tengok apakah peluang-peluang yang ada dan saya akan cuba buat analisis, kupaskan satu-satu berdasarkan apa yang saya tahu ya. Sama ada anda nak join unit trust, agent, stockist, dropship, MLM dan banyak lagi. Okey, jom kita pergi satu persatu dan kita tengok apa kebaikan dan keburukannya ya. Saya cuba kupaskan satu persatu, diharap semoga memberi anda manfaat dan memberi anda idea, pilihan, peluang untuk anda jana pendapatan anda nak buat apa ya. Okey. Yang pertama, kita pergi kepada ejen produk keuangan. Ejen produk keuangan kat sini termasuklah unit trust, insurance, produk-produk bank, yang lain-lain lah ya. Okey, kita tengok dekat sini syarat-syaratnya. Selalunya kalau nak produk insurance bank atau benda-benda yang legal macam ni, mesti ada perpiksaan, mesti ada yuran tahunan dan macam-macam lagi rules and regulation yang kita kena buat. Dan kita nak pergi ambil exam, kita kena bayar ya. Lepas tu kita kena study dan kita kena ambil exam dan kita kena lulus. Sekiranya kita jual produk-produk keuangan ni tanpa lesen adalah salah di sisi undang-undang ya. Kita boleh didenda ya dan diambil tindakan oleh kerajaan kepada kita. Okey, lepas tu juga kita kena ada CPD hours. Maksud dia kita kena terikat dengan rules, kita kena baca dan kita kena sentiasa update rules semasa berdasarkan produk yang kita jual tu. Okay, kebaikan dia ialah bila kita jadi ejen kepada produk-produk keuangan ni ialah mereka ada macam bank kukuh ya. Jadi dia boleh bagi imbuhan yang besar. Sampaikan nak buat loan perumahan pun senang. Kalau kita ejen, contohlah ejen unit trust, bank mana, bank itu akan tengok income kita dan dia akan bagi kita peluang untuk kita buat pinjaman dan sangat senang lah. Cuma kita ada syarat-syarat yang kita kena ikut lah. Lepas tu ada lagi syarat tambahan yang kita kena tahu. Sebab selalunya apabila orang ajak kita join jual benda-benda macam insurance ni, dia terlupa nak beritahu kita, nak declare beritahu kita syarat-syarat tambahan. Contohlah, kita kena maintain jualan banyak ni. Kita kena tahu mandat kerajaan berkaitan dengan produk. Kita kena selalu update. Sekiranya kita tak maintain jualan, sekiranya kita tak update, tak ada CPD hours yang kita tak perlu ikut, apakah jadi? Lesen kita akan ditarik balik. Itu dia punya syarat-syarat tambahan yang kita kena ambil tahu sikit. Kalau kita nak join jadi ejen produk-produk keuangan yang macam ni. Dan majikan kita bank dan memang benefit dia besar lah. Terutamanya pada leader-leader ya. Okey, kita seterusnya kita pergi kepada kejayaan kedua. Okey, kejayaan kedua ni kita nak jadi stokis. Barang kosmetik ke barang apa pun kita ada syarat-syarat dia ikut. Dan kadang-kadang stokis ni ikut syarikat ya. Okey, pertama selalunya kena ada modal. Kita kena beli barang dan kita kena simpan barang tu. Okey, mesti tahu produk tu macam mana dan macam mana nak jual produk tu. Okey, biasalah kita kena ada duit yang agak banyak sikit lah. Kebaikan ialah kita tak perlu fikir nak produk tu nak kilangkan sendiri, nak letak jenama apa. Kita tak payah nak fikir marketing. Selalunya marketing HQ yang buat. Macam produk-produk kecantikan, kita tengok iklan-iklan dekat tepi jalan semua adalah HQ yang buat. Itu kebaikan dia. Dan kita boleh meningkatkan sales ya. Dengan senang lah. Sebab diorang akan keluarkan kos marketing. Okay. Masalahnya kita ada risiko. Risiko dia kalau produk tu tak terjual, loss. Kalau tak ada terms and condition yang betul dengan HQ, kemungkinan kita sendiri yang tanggung ya. Ataupun ada produk kesihatan yang memerlukan KKM, kita sendiri yang bertanggungjawab dan kita akan menghadapi kerugian lah. Okey. Yang keempat, carilah kalau boleh, kalau nak buat perniagaan ejen atau stokis macam ni, carilah syarikat yang betul-betul bagus. Kerana risiko barang tak terjual, marketing daripada HQ yang biasa-biasa akan menjadikan kita sedikit susah lah kalau nak jadi stokis macam ni. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Kerja dalam team or MLM. MLM ni sangat glamour jugalah. Masih ada lagi tau. Benda-benda macam ni ya. Masih ada lagi produk-produk berdasarkan MLM lah. Selalunya syarat dia, kita mesti beli barangan daripada company tertentu, daripada grup tertentu saja. Kita kena maintain belian. Okay, kita kena
pandai rekrut orang, cari orang join. Okay, join kita punya group. Lepas tu kita kena maintain belian tahunan, dan ada setengah tu dia ada yuran tahunan. Saya tak beritahu jenama dekat sini lah, tapi memang masih ada lagi di Malaysia ni kan. Memang ada benda-benda macam ni lah. Ada juga direct selling yang gunakan kaedah MLM. Dia banyak lah, dia banyak jenis dia. Okay, lepas tu kita kena pastikan kita ni kena rajin bersosial lah, ikut activity team, ikut leader. Okay, pendapatan komisen selalunya ikut ranking. Okay, lagi tinggi ranking you, lagi banyak income you. Yang lagi bestnya, walaupun you duduk, downline you akan buat income for you. Ini kebaikan dia. Kalau rajin masuk MLM, memang boleh goyang kaki sebab orang downline akan buat kerja untuk you. Tetapi you kena fikir risiko. You ni siapa? You ni betul-betul nak buat ke? Tak nak. Kalau betul-betul you masuk, you buat betul-betul, you akan dapat downline, you akan hidup senang. Tapi kalau you tak pasti, anda join, anda duduk bawah sekali, line down yang bawah sekali, kerana anda tak dapat apa-apa ganjaran. Anda jadi penyumbang je pada pendapatan leader. Itu yang nak bagi tahu ya. Ada kebaikan dan keburukan dia. Kalau betul-betul nak buat, join, you can do, you boleh dapat income yang baik. Kalau tak, anda akan di bawah. Anda di bawah. MLM ni dia makin naik, dia macam piramid. Siapa yang kat bawah jadi mangsa lah, tukang beli saja. Kena faham betul-betul dia orang punya plan bisnes macam mana sebelum kita join. Okay. Yang seterusnya, dropship. Dropship ni baru sekali dalam pasaran, di mana kita jual barang orang dan kita dapat komisen daripada barangan tu, barang yang kita jual tu. Kalau kita tak jual, tak adalah komisen. Okay, syarat-syarat dropship selalunya tiada syarat khas, siapa pun boleh jual. Cuma jual, ambil order, jual, dapat duit. Macam tu lah. Okay, kebaikan dia ialah kita tak sibuk ya, tak payah nak post, tak payah nak bungkus, buat online pun boleh. Semuanya owner yang buat. Kita jual je, dapat order, hantar, dia orang akan uruskan semua. Kita boleh jual macam-macam produk daripada macam-macam supplier yang bagi hikmat penjualan dropship. Okay, risiko dia apa? Okay, sebenarnya dropship ni adalah risiko yang paling kurang. Sebab kita tak perlu beli barang. Kalau orang tak beli, kita tak ada simpan barang. Kita tak rugi apa-apa pun. Tapi kalau ada orang beli, kita untung. Tetapi ada juga kelemahan dia ialah income. Komisen dropship sangatlah kecil. Okay, sangat kecil. Dia bukan income yang besar. Sebab you orang terakhir, you jual dapat commission on that. Kita tak boleh, selalunya susah nak generate income yang besar. Tapi sebenarnya ada saja dropship yang bagi income yang besar. Sebab saya pernah buat dropship, saya jual 100, saya dapat commission 300. Dia macam tak logik. Tapi saya tengah buat benda tu sekarang. So memang adalah perniagaan yang buat macam dropship ni. Kalau you jual, you dapat income. Kalau you tak jual, you tak dapat income. Tetapi selalunya commission dropship kecil. Tapi ada yang besar, kena cari. Saya sebenarnya tengah buat dropship, tapi komisen saya besar. Tak jual, tak dapat income. Bila jual, berbaloi lah. Macam harga barang RM1, saya dapat RM3 return ya. Okay, seterusnya tengok ya. Kita nak biasa je, berniaga biasa online dan offline. Kita tak nak yang advance yang macam-macam, nak kena baca exam semua. Boleh, kita kena tengok ya. Kita mesti, kalau berniaga biasa, kita mesti beli barang dan kita jual barang. Itu biasa, tradisional. Dan kita mestilah ada modal macam biasa. Tapi kebaikan dia pun sama. Kita faham perniagaan kita faham produk kita tak payah ikut arahan sesiapa, kita lah bos kita sendiri. Kan best tu. Tapi kita kena ingat kita ada risiko. Ya, anda gagal, modal pun habis. Anda tak ada apa-apa. Kalau anda tak pandai berniaga, ramai orang buat macam ni ya. Beli barang, berniaga, tak pandai berniaga, habis. Tak ada apa-apa. Nothing at all. Okay. Pendapatan pula ikut jualan anda. Tak ada inisiatif daripada pihak lain. Tak ada lah macam kalau dia kerja dengan bank tadi, keuangan kan, ada bank boleh bagi income, boleh bagi kemudahan pinjaman. Ini tak ada. Sebab anda sendiri, nobody knows. Kalau anda tak buat transaction bank pun tak tahu anda ada buat perniagaan. Tak ada transaction jual beli kat sini kan. Okey. Di sini saya nak buat satu kesimpulan. Kesimpulannya, perniagaan tanpa risiko ada. Okay, pilih dropship. Modal tanpa modal langsung ataupun pilih perniagaan yang modal paling rendah. Jadi tak adalah risiko tinggi sangat untuk kita kehilangan duit kita. Dan selalunya untung kita kecil. Ini kekurangan dia. Okay. Kesukaran menjual. Selalunya ya, barang yang suka dijual makin tinggi komisen dia. Contohlah, kita nak jual produk
insurans, rumah, kereta. Susah sikit nak jual produk-produk tu. Tapi kita punya commission tu, untung kita besar. Okay. Kekerapan membeli. Itu yang ketiga ya. Bila kita nak berniaga, kita ada tengok dekat sini. Risiko, kesukaran kita nak menjual barang tu macam mana, dan juga kekerapan membeli. Okay, kalau kita jual produk makanan, okay, senang, ramai orang beli. Produk makanan paling senang nak jual, tapi untung dia kecil. Cuma kita kena, maksud dia orang yang sama boleh beli. Contohlah kita jual keropok. Hari ni Mr. A beli keropok, besok Mr. A beli keropok, dia boleh beli banyak-banyak kali. Tapi kalau kita contohlah kita jual kereta, Mr. A takkan beli kereta setiap hari ya. Dia akan beli 2-3 tahun sekali. Jadi kita kena tengok dekat situ. Benda-benda ni kita kena ambil perhatian, kita kena timbang, adakah aku ni nak jual apa? Nak jual barang yang kerap membeli ke? Suka nak jual tapi untung besar ke, macam mana? Kalau kita nak buat benda-benda yang santai-santai, mungkin kita boleh buat produk yang besar yang susah nak jual. Tapi sekali beli mungkin cukup untuk terampung kehidupan kita sebulan 2. Ataupun kita nak buat yang macam ni, beli, orang boleh beli banyak-banyak tapi untung dia sikit-sikit. Macam tu. Jadi terpulang kepada kita ya. Okey. Kesimpulannya yang paling-paling penting sebelum saya end saya punya analisis ni, saya nak bagi tahu kita, okay, semua perniagaan MLM ke, agent insurance ke, stokis, agent dropship, semua perniagaan anda buat memang anda boleh berjaya. Pergilah dekat MLM, anda akan terpesona dengan leader dia. Pergilah dekat ejen jualan langsung, anda terpesona dengan leader dia. Pergilah jadi ejen, anda terpesona dengan founder dia. Semua perniagaan yang kita buat boleh berjaya. Boleh berjaya ya. Yang penting pilih, tengok apa tadi, macam mana dia orang punya strategi. Pilih yang sesuai dengan jiwa anda. Jangan terpengaruh dengan orang. Contohlah anda ni jenis orang yang suka duduk je kat rumah, tak suka bersembang dengan orang, tak reti nak menjual. Be yourself. Kalau you orang macam tu, janganlah masuk MLM. Memang you tak boleh nak cari downline. You akan fail, you akan jadi penyumbang je kepada income you punya leader. Jadi you ambil lah dropship. Dropship duduk kat rumah, buat online jual. Jadi anda tak jumpa dengan orang, jadi risiko pun tak ada. Jangan terpengaruh sebab bila you pergi dekat tempat-tempat yang macam tu, mereka tak akan disclose. Mereka tak akan disclose. You kena buat sales banyak ni tiap-tiap bulan. Kalau setahun you tak dapat this, you punya lesen ditarik, dia orang tak akan disclose benda tu. Bila you dah masuk dalam bisnes tu, then you baru diberitahu, okay, kalau you tak dapat sales banyak ni, nanti lesen you ditarik. Kalau you tak lulus exam, nanti you tak boleh jual. Baru dia orang akan bagi tahu. Dia orang tak akan bagi tahu you terus. Jadi you kena fikir. Contohlah you masuk MLM, dia akan cakap apa? Mesti boleh buat punya. Kami akan ajar you step by step how to do. You buat je, you ikut je, berjaya macam kami. Tapi tanya you punya diri sendiri. Kalau you tak boleh buat, step out. Cakap no. Okay? Dan ada juga yang tak boleh berjaya. Dia depend on you. Okay? Pilih satu plan bisnes yang you rasa okay, this is the right decision for me. Fokus, buat sungguh-sungguh, mesti boleh berjaya. MLM kalau anda memang terror aja orang masuk jadi downline, terus buat MLM, tak ada masalah. Fokus, buat satu, fokus sungguh-sungguh, berjaya. Peringatan, okay, nak berjaya kena usaha. Kejayaan perlu bersusah payah. Masuk MLM ke, direct selling ke, agent insurance ke, apa-apa sahaja yang anda pilih, kejayaan takkan datang bergulik. Kita kena usaha. Kita kena ada sakit sikit. Selalunya leader dia akan cerita benda yang happy-happy. Jarang mereka cerita kesusahan yang mereka hadapi. Tapi percayalah, setiap kejayaan kena ada kerja keras. Itu saja apa yang saya nak bagi tahu hari ini. Harap akan membantu kawan-kawan saya yang tanya, tolong bantu dia orang apa bisnes orang nak buat. Saya tak boleh bagi suggestion, depend apa yang you suka. Kalau you jenis orang macam ni, you cari bisnes macam ni. Kalau you jenis orang macam ni, cari bisnes macam ni. It's up to you. Apa-apa perniagaan pun anda boleh berjaya. Okay, good luck. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat dan pilihlah kerjaya sesuai untuk anda. Okay, Assalamualaikum.